Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran secara PDPR bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kali ini kita meneruskan dalam unit 10 Bijak Memilih dan tajuk yang kita akan membincangkan pada kali ini ialah berkaitan bantu mula. Apakah bantu mula ini amat penting dalam kehidupan kita? Ya, sudah pasti amalan bantu-membantu ini amat disarankan kepada kita supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang harmonis dan juga saling sayang menyayangi. Tetapi dalam pendidikan kesihatan, bantu mula ini merujuk kepada proses ataupun cara kita menolong orang lain apabila berlakunya dalam keadaan kecemasan. Okey, murid. Seterusnya, mari kita lihat dahulu apakah standard pembelajaran yang murid akan capai dalam pembelajaran kali ini. Sudah pasti standard pelajaran kali ini merujuk kepada prosedur bantu mula, iaitu di akhir pembelajaran murid dapat mengaplikasikan penggunaan peti pertolongan cemas dalam bantu mula. Fokus kita kali ini ialah kepada prosedur ataupun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam bantu mula. Jika dilihat pada paparan yang murid lihat sekarang, sudah pasti keadaan ini pernah dialami oleh murid, iaitu di mana berlakunya keadaan kecemasan ataupun ketidakselesaan apabila melakukan aktiviti harian ataupun aktiviti pendidikan jasmani dan sukan. Di mana di sini jika dilihat kaki ataupun permukaan kulit kaki mangsa berlakunya keadaan melecet, di mana di sini mungkin keadaan ini berlaku kerana disebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai seperti kasut yang ketat ataupun terlalu longgar, ataupun stokin yang ketat atau terlalu longgar, ataupun dalam keadaan memakai pakaian kasut atau stokin yang basah. Ini menyebabkan keadaan kulit yang tidak selesa dan akhirnya jika dibiarkan ia boleh menyebabkan jangkitan kuman pada kulit tersebut. Mari kita imbas kembali pembelajaran yang telah murid-murid pelajari di masa yang lepas, iaitu melihat kepada punca-punca berlakunya keadaan melecur. Apakah yang menyebabkan keadaan ataupun situasi melecur? Yang pertama, jika dilihat di sini, apabila kita ataupun mangsa terkena air atau cecair yang panas. Kedua, bila keadaan tersentuh objek yang panas seperti striker ataupun exhaust motosikal. Yang ketiga, terkena percikan api ataupun bunga api dan seterusnya terkena cecair bahan kimia yang boleh menghakis keadaan kulit. Dan yang terakhir, yang kelima, apabila kita terlalu lama terdedah dengan sinaran terik cahaya matahari juga boleh menyebabkan keadaan kita melecur ataupun kalau kita lihat yang sekarang ini terbakar. Seterusnya, apakah langkah-langkah rawatan awal ataupun yang disebut bantu mula bagi kita lakukan apabila situasi mangsa terkena dalam keadaan melecur? Yang pertama, kita perlu melucutkan ataupun mengeluarkan pakaian yang dipakai oleh mangsa dan barang-barang perhiasan yang dipakai oleh mangsa dengan keadaan berhati-hati. Pastikan kita bertanya mangsa keadaannya apabila melakukan perkara tersebut. Seperti bertanya adakah mangsa sakit ataupun berasa keadaan dalam selesa ataupun tidak selesa. Kedua, siram kawasan yang melecur, iaitu kawasan kulit yang melecur di bawah aliran air paip selama lebih kurang 20 minit. Ini adalah situasi yang amat penting kerana jika terkena
melecur. Contohnya, terkena objek yang panas, sudah pasti kawasan kulit yang melecur itu akan merubah warna dan boleh menyebabkan radang kulit. Di sini, air yang kita kenakan pada kulit tersebut akan mengurangkan kesan-kesan yang lebih parah. Seterusnya, sapukan lotion ataupun krim yang sesuai ini jika ada di rumah. Dan seterusnya, balut kawasan melecur bagi mengelakkan jangkitan kuman ataupun terdedah kepada keadaan yang lebih parah. Inilah keadaan yang kita laksanakan ataupun lakukan apabila mangsa berada dalam keadaan melecur. Bahan-bahan ini sudah pasti ada kain pembalut ini sudah pasti ada dalam peti kecemasan ataupun first aid yang kita letakkan di rumah. Dan yang terakhir, apabila mangsa dalam keadaan tidak tahan dengan kesakitan yang dialami, kita juga boleh berikan ubat ataupun paracetamol kalau di kalangan murid-murid ataupun yang berumur 12 tahun, paracetamol ni dalam bentuk cecair ataupun sirap ataupun Panadol supaya dapat mengurangkan kesakitan mangsa sebelum kita membawa mangsa ke klinik ataupun hospital untuk mendapat rawatan lanjut. Murid, seterusnya mari kita melihat tayangan video yang akan memaparkan kejadian dalam bentuk ilustrasi bagaimana langkah-langkah bantu mula dilaksanakan untuk merawat mangsa melecur. Jom kita tonton sama-sama. Kali ni Hanif nak cerita apa ya? Abang memang macam tu. Selalu sakit perut pagi-pagi. Hanif, tengokkan roti bakar tu Bye. Hai, cerita pasal Mimi lah. Ni lah adik Hanif. Dia ni memang suka kacau orang. Apa cuma kau hijau? Purple, kuning, Lepas tu bila orang cakap jangan, lagi dia buat. Jangan panjat, nanti jatuh. Jangan celuk lah tu. Jangan lari, tukar diaper. Hei, Tapi kan ada sekali tu. Terkejut abang. Oh, sedapnya. Jangan pegang. Panas. Mimi, jangan. Abang, tangan Mimi terkena panas. Sekejap Hanif. Alamak, macam mana ni? Nenek, kalau tangan melecur, nak buat apa? Betul orang tua-tua ada banyak. Sapu minyak gamak boleh, ubat gigi boleh, tepung boleh, mentega boleh, telur pun boleh, cu. Okey, tahan sikit ya Mimi. Ya Allah. Tangan Mimi melecur. Nenek yang cakap macam tu. Salah tu. Bila kulit melecur, pertama sekali, alirkan air paip kat bahagian melecur sekurang-kurangnya 20 minit. Namanya? Oh, second degree burn ni. Kenapa? Tengok ni, kalau nampak gelembung air macam ni, kena cepat bawa pergi jumpa doktor. Tapi sebelum tu, kita balut dulu dengan plastik Lucina. Kenapa pakai plastik? Sebab senang kalau doktor nak tengok luka. Terus nampak. Dah. Jom pergi klinik. Mana Abah? Lega. Apa yang jadi? Sejak tu, bila Hanif cakap benda panas dia, Mimi terus dengar. Tapi apa pun, kami semua tetap sayang Mimi. Murid, sudah pasti murid telah menonton video yang ditunjukkan tadi. Dalam video tersebut, kita didedahkan dengan langkah-langkah yang sepatutnya kita lakukan dan bersesuaian dengan situasi keadaan mangsa melecur. Jangan kita lakukan
perkara-perkara yang boleh menyebabkan luka ataupun keadaan melecut itu lebih parah lagi. Seperti yang dinyatakan tadi, apabila keadaan melecut, apa yang perlu kita laksanakan? Kita perlu alirkan air pada bahagian kulit yang melecut dalam keadaan ataupun dalam tempoh 20 minit supaya mengurangkan kesan yang lebih parah kepada luka tersebut ataupun keadaan melecut tersebut. Di sini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, murid perlu melaksanakan tugasan. Tugasan kali ini cikgu berikan ialah murid perlu membina satu carta alir. Carta alir bagaimana proses bantu mula bagi merawat kecederaan melecur yang terkena air panas. Carta alir ini sudah pasti. Murid-murid perlu menyenaraikan langkah pertama hingga langkah yang terakhir yang perlu dilakukan bagi merawat mangsa melecur. Murid perlu membuat tugasan ini dalam buku latihan pendidikan jasmani dan kesihatan dan memuat naik tugasan seperti dalam Google Classroom atau Telegram atau WhatsApp. Dan untuk latihan pengukuhan, juga cikgu menyediakan kuis online. Murid-murid perlu menjawab kuis online ini bermula hari ini ataupun hari esok sehingga tarikh akhir yang telah ditetapkan ya. Maksudnya murid tidak boleh menjawab selepas tarikh akhir iaitu pada 10 Oktober jam 11.45 malam. Okey, murid, akhir sekali sebelum kita berhenti dalam pembelajaran kali ini, cikgu ingatkan sekali lagi bahawa jika ada sebarang persoalan, murid boleh ajukan melalui 3 saluran yang cikgu sediakan. Yang pertama, melalui Google Classroom dalam ruangan chat. Murid boleh nyatakan sebarang kesulitan dalam menyelesaikan tugasan ini ataupun dalam aplikasi WhatsApp atau Telegram. Dan murid-murid juga pastikan tugasan mestilah dihantar dalam tempoh yang ditetapkan sebelum kita memasuki pembelajaran PDPR ini pada minggu berikutnya. Sekian, kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mari kita amalkan gaya hidup yang sihat.